Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sama-sama kita dapat menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah, kesempatan malam ini kita dapat duduk selepas daripada salat maghrib untuk mengikuti kuliah. Dan malam ni insya-Allah kita akan teruskan bacaan hadis Riyadhus Shalihin. Dan kita berada pada hadis yang terakhir daripada bab al-iqtisad fil ibadah. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin, kita baca satu muka surat dulu. Juzuk yang pertama dalam masa 10 minit lebih kurang. Itu muka surat 10 kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل
الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Sadaqallahul azim. Baik. Ada beberapa tempat lah yang perlu diberi perhatian. Itu antaranya huruf dad kan. Pada ayat 64. Kan. Falaula fadlullah kan. Kalau kita galik, kadang-kadang orang baca dia pergi falaula fad. Dia gitu. Dia pergi qalqalah. Kan. Sebenarnya dad tu bukannya huruf qalqalah, dia melekat, dia ada timing sekian. Kalau sifat dia disebut sebagai istitalah. Istitalah tu mana? Dia melekat tu dia ada timing masa. Falaula fadlullah. Kalau ghalib falaula fad. Dia bukan huruf qalqalah, qaf ta ba jim dal. Itu apa? Dad.
Kemudian perkataan yang pertama yang kita jumpa nama surah iaitu Baqarah. Ini tempat yang awal dinamakan dengan surah Al-Baqarah ni kita jumpa di sini. Kisah Nabi Musa dengan pengikut dia kan tentang lembu tu. Dan satu lagi iaitu sudut bacaan iaitu tasurru. Tasurru. Kalau kali dia akan jadi macam nak sad. Tasur, itu tasurrun kan. Ni tasu. Juga dengan perkataan Rasulullah kan. Kadang kita apa? Laqad ja'akum, contoh perkataan tilkar rusul, okey. Ada perkataan rasul. Kenapa orang sebut rasul? Bila rasul tu jadi sad. Kan? Dia kena buka sikit kan. Rasulullah ja'atkum kan. Rasulullah. Macam sini apa? Tasurru. Sebab nak hampir ke sad sebab terpengaruh dengan huruf terkesan dengan huruf ra selepas tu. Kan? Juga perkataan contoh fadlu tadi. Ini nak bagi sedap je kan makhraj dia dengan sifat. Bila kita sebut bad, kadang-kadang kita punya nak tebalkan bad tu kesannya kepada fa. Sehingga kita sebut fa. Jadi apa? Fadlullah fa. Kan? Bukan huruf fa kan? Fa. Jadi apa? Fad kan? Fa fadlullah. Apalah ni dia tinggi sikitlah. Baik, selesai pada malam ni pada muka surat 10. Mana hak kita baca ni dah 10 minggu dah. Kan? 10 minggu darab dengan 2 jadi 20 minggu kan. Tak apalah kan. Kat mana habis sampai mati kot. Baik, insyaAllah malam ni kita akan masuk pada muka surat 298. Maknanya kalau kita ukur balik kitab yang ada di tangan kita ni nipis dah tu. Yang dah nipis dah. Dan habis jilid yang pertama, terjemahan dan syarahan dari kitab Riyadhus Salihin yang dikeluarkan oleh Jakim. InsyaAllah malam ini hadis 154, hadis yang terakhir pendek. Habis awal kita pun di awal. Sebab bila bertukar tajuk tak boleh sambung pada malam ini. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin bi isnadin muttasilin ila al-muallif qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه al-Bukhari. Pendek je. Iaitu masih lagi dalam bab al-iqtisad fil ibadah, hadis yang terakhir. Bila kata iqtisad, kalau bahasa ni kata ekonomi kan, mana bersederhana. Kan, seimbang. Sederhana dalam ibadah ini kalau kita fikir balik apa kaitan dengan bab. Apa kaitannya dengan bab? Sudut mana sederhana tu? Iaitu hadis daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan anhuma tu mana Allah redha terhadap kedua mereka. Mana di sini redha kepada Abdullah, juga mudah-mudahan Allah beri keredaan kepada Abbas sendiri, iaitu bapa kepada Abdullah. Baik, kata Abdullah bin Abbas, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri kan, tengah dalam masjid, orang lain kat duduk dah kan, Nabi sampaikan khutbah, ada seorang lelaki berdiri. Pelik tu.
Seorang dia beli kau apa pun. Lalu pak, fasa'ala anhu. Nabi pun bertanya perihal lelaki tersebut. Macam mana ni? Pekehnya kan? Dah apa? Nabi bertanya. Lalu kawan tu tak jawab. Sahabat-sahabat lain kata apa? Faqalu, mereka jawab. Dia kata Abu Israel. Itu adalah apa? Abu Israel. Kan? So, siapa tu? Duduk berdiri seorang-seorang tu. Kan? Lalu dia berkata itu Abu Israel. Nadhara an yaquma fi syamsi. Dia telah bernazar untuk berdiri di bawah matahari. Diri matahari. Mungkin masjid Nabi ni bukan ada bumbung je ni kan. Mungkin terdedah dengan matahari, seorang dia duduk berdiri. Kan? Sebab apa berdiri? Sahabat lain jelas kata dia telah bernazar untuk berdiri di bawah terik mentari. Wala yaq'ud. Dia tak manduk. Kan? Baik. Yang kedua mana? Wala yastadhilla. Kan? Wa yastadhilla mak, dia tak mau berteduh. Nak duduk tak mau duduk bawah bumbung kan. Tak duduk bawah bumbung masjid ke, bawah pokok kan. Mana dia berada di bawah sinaran matahari, berdiri pula tu. Dan wa yasuma, dan dia ni sedang berpuasa. Kan? Mana dia juga bernazar berpuasa. Mana dia dalam keadaan berpuasa, mana dia bernazar nak berdiri di bawah matahari. Yang kedua tak mau duduk dan tak mau duduk di bawah teduh. Dan wala yatakallama, dia tak mau cakap. Kan? Dan dia dalam keadaan berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Muruhu, suruhlah dia. Pihak dia, falyatakallam, hendaklah dia bercakap. Ya. Sampai apa? Tak mau sembang dengan orang. Contoh, berapa hari dah tak mau sembang. Ada waktu khutbah tak apalah, memang tak ada sembang. Dia dah menatang tak mau sembang dengan siapa pun. Sama dia berwaktu dan tak waktu, wallahu alam lah. Kan? Kalau surah Maryam dia kata apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Inni nadartu lirrahmani sawma. Kan? Sungguhnya aku bernazar kerana Allah ini berpuasa. Itu puasa itu dengan maksud apa? Tahan diri kan. Puasa itu dengan maksud apa? Tak bercakap. Sebab kalau saum di sudut bahasa maksud apa? Al-imsak. Mana tahan diri. Tak kira lah tahan diri daripada apa pun. Tak bercakap. Mana puasa lah sudut bahasa. Tapi yang di sini cerita dia apa? Dia tak mau cakap. Kemudian Nabi kata apa? Suruhlah dia falyatakallam, hendaklah dia bercakap. Wal yastadhilla, duduk bawah teduh, cari naungan, cari teduh. Wal yaq'ud, hendaklah dia duduk. Wal yutimma saumahu, dan hendaklah dia sempurnakan puasa dia. Baik, ini situasi seorang lelaki. Kalau dalam syarah hadis disebut peristiwa ini berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat lah. Di ketika mana semua hadirin yang hadir, mereka sedang mendengar khutbah Nabi SAW. Ketika itu, lelaki tersebut dia bernazar untuk diri. Dia telah bernazar untuk diri. Duduk dengar khutbah itu dalam keadaan diri, tak mau duduk bawah teduh. Selama mana khutbah itu berlangsung. Sebab apa? Disebut i'zaman li sama'i khutbatihi, sebab dia nak memuliakan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pandang benda tersebut, benda itu bukan benda qurbah, bukan benda ibadah. Bukan benda qurbah. Sebab nazar ini, benda itu asalnya tidak wajib. Mungkin dia sekadar sunat. Apabila dinazarkan, maka status daripada sunat bertukar menjadi wajib. Diri duduk ni tak ada kaitan sunat apa. Jadi Nabi tak pandang benda tersebut boleh menjadi sebagai apa? Ibadah. Walaupun setengah-setengah ketika berdiri itu menjadi ibadah. Bilakah berdiri menjadi ibadah? Waktu sembahyang kan? Ketika itu menjadi ibadah. Tapi dalam situasi tersebut berdiri itu bukannya berbentuk qurbah kan? Yang perlu sehingga perlu disempurnakan nazarnya. Lalu Nabi kata apa? Duduklah.
Galak apa kalau kena tambah duduk lah. Duduk pasal apa duduk pergi berdiri. Kemudian itu peristiwa tersebut ketika mana sedang berlangsungnya khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple saja, Nabi kata apa? Pi abang dia, suruh dia duduk. Pi duduk. Duduk pula cari tempat duduk. Kan? Lepas tu cakaplah. Bukan maksud bab cakap waktu tu. Mana bercakap, mungkin dia ada bernazar tak mau bercakap sembah seminggu, termasuk dengan hari Jumaat tu. Tapi hari tersebut memang apa? Ketiga tersebut mana boleh bercakap kan? Baik. Kemudian satu lagi pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wal yutimma shaumahu. Hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sebab puasa itu adalah satu qurbah. Nabi, sebab dalam hadis tadi para sahabat cerita, dia ni Abu Israel ni dia telah menazar nak berdiri, tak mau duduk wah teduh, tak mau duduk, tak mau bercakap, tapi dia tu dalam keadaan puasa. Tapi cara Nabi itu sudah jelas, sahabat tak keliru. Nabi kata apa? Pergi suruh dia apa? Cakap. Lepas tu apa? Duduk wah teduh, duduk. Nabi tak stop kata tu. Kalau Nabi stop kata, sahabat bercerita dengan membawa maksud juga buka puasa sekali lah. Mana pergi buka puasa sekali, tapi Nabi ulang, tapi wal yutimma shaumuhu, puasa tu okey, teruskan. Kan? Nama penjelasan yang begitu jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak sebut, suruh pihak dia, suruh dia cakap, suruh dia dua teduh, suruh dia duduk, Nabi stop ke tu kan. Satu benda lagi pada puasa, mana dia apa lepas tu pergi buka puasa. Ya. Jadi Nabi beri penjelasan pengecualiannya, dalam puasa tu sempurnakan. Baik, ini berkaitan dengan mungkin sahabat tersebut memandang berdiri di ketika mana Nabi sedang menyampaikan khutbah itu merupakan satu qurbah, satu bentuk ibadah. Sebab niat dia, tujuannya i'zaman, untuk apa? Memuliakan, mengagungkan ataupun memberi penghormatan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata aku berdiri ni jadi nampak lebih bagus lah, nampak lebih memberi penghormatan. Dia ada rasa benda itu benda yang ibadah, bila nazar lebih baik lagi. Kemudian Nabi kata dah duduk, hak puasa aja sempurnakan. Baik, selesai itu hadis yang simple, yang ringkas sahaja, mana pendekatan yang sederhana daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita tengok terjemahan hadis, dah baca lah tadi kan. Baik, maksud hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba junjungan terlihat seorang lelaki sedang berdiri. Lalu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang lelaki itu. Dalam syarah hadis sebut siapa lelaki tersebut? Nama dia Yusair. Nama dia Yusair. Sebab dalam hadis tak dinyatakan siapa lelaki tersebut. Kan? Disembunyikan, dikaburkan lelaki itu siapa. Kan? Mungkin ada maksud dia tak mau mendedahkan secara terperinci, mungkin menyebabkan aib, lalu cerita sekadar nak ambil pengajaran dalam hadis ini sebut seorang lelaki. Macam mungkin dalam majlis ilmu adalah seorang kawan tu kan, dia dah tanya, hampir tanya ustaz tak nak masalah ni, kawan ni bagusnya, kawan saya tu nama Mat tu, dia dah tanya, pergi sebut nama, jadi nama kadang-kadang boleh menjatuhkan maruah seseorang kan, duk pergi sebut nama. Sedangkan mesej yang nak sampai adalah bertanya soalan saja. Lalu perawi hadis Abdullah bin Abbas, bila mana dia kisahkan semula, dia tak mendetailkan nama tersebut, tak mendedahkan siapa lagi tersebut, tapi disebut sekadar ada seorang lelaki. Ini juga pengajaran yang bagus bila mana kita nak menukilkan suatu benda. Kadang suatu maklumat tu kita nak sampaikan tanpa perlu menyebut nama dia. Kan? Dulu kalau kita dengar dekat radio lah kan, radio Kedah tu ada apa? Hak duk rajin tanya soalan tu.
Nama dia Mamu kan. Dia bagus dah. Bila dia tanya soalan, dia buat contoh lagi faham. Dia tak kait dengan orang lain kan. Ni Mamu dah masalah kan. Padahal tak ada dia pun kan. Mungkin bukan dia. Kan tu satu pendekatan yang bagus, tak mengaitkan dengan orang yang lain. Baik. Baik. Jadi sahabat berkata apa? Nabi terlihat seorang lelaki sedang berdiri. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang lelaki tersebut. Pasal apa? Lantas sahabat-sahabat berkata, dia adalah Abu Israel. Ini adalah Abu Israel. Bila kata Abu depan, itu adalah kunyah dia. Nama dia Yusair. Disebut kita Yusair dengan baca secara apa? Tasghir Yusair. Bukan Yasir, tapi Yusair. Dia bernazar hendak berdiri di tengah panas terik. Berdiri di tengah panas terik, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan bercakap-cakap, dan akan berpuasa. Mana di situ berlaku secara package. Beberapa nazar yang dilakukan dalam bentuk package. Pertamanya nak berdiri. Yang keduanya tak mau duduk, muah teduh. Kemudian tak mau duduk. Yang ketiganya tak mau bercakap. Yang keempatnya bernazar nak puasa. Mana bergabung di antara benda yang dibolehkan dengan tak dibolehkan. Kan? Benda yang dibolehkan dengan benda tak dibolehkan. Kalau dalam bab muamalah pun dia ada satu bab. Kalau beli secara set ni, dia dapat nama tafriq safaqah. Bagaimana diasingkan kan. Adakah dia pukul rata tak boleh semua ataupun diasingkan. Maka di sini Nabi mengasingkan. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Walaupun kawan ke dia packagekan sekali beberapa benda itu dalam satu. Iaitu berdiri, bernazar nak berdiri, bernazar dalam satu peristiwa kan. Duduk tengah panas, tak mau berteduh. Juga bernazar tak mau duduk, tak mau bercakap. Satu lagi dia puasa kan. Dia karung sekali akhirnya Nabi asingkan di antara yang mana adalah menjadi ibadah dan yang mana tidak menjadi ibadah. Ini juga nama tafriq safaqah. Baik. Kemudian lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah dia bercakap. Kemudian berteduh, duduk, dan suruhlah dia menyempurnakan puasanya. Baik. Kan dalam hadis Nabi kata man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Mana sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, mana benda-benda yang menjadi ibadah, qurbah. Contohnya puasa, sedekah, iktikaf, bagi. Itu contohlah. Apabila dia bernazar, benda yang sunat itu bertukar menjadi wajib dan perlu ditunaikan. Kalau secara umum tak dikaitkan dengan tarikh, bila-bila apa boleh buat kan. Tapi bila dikaitkan, saya bernazar, kalau saya berjaya dalam periksa ini, saya akan berpuasa pada hari Selasa, Isnin, minggu depan. Kompom minggu depan ya. Wajib berpuasa, dikaitkan dengan hari tersebut. Kalau tak puasa hari itu, kalau kesengajaan itu menjadi dosa dan wajib qada. Baik, siapa yang bernazar untuk menderhakai Allah, melakukan perkara maksiat, maka janganlah dia melaksanakannya. Fala ya'sih, maka jangan dia derhaka kepada Tuhan. Saya kalau lulus periksa ni cadang nak pergi rompak bank. Kan. Maka tak boleh dilaksanakan nazar tersebut. Adakah dikenakan kafarah? Tengok. Kalau itu bersifat nazar, tak dikenakan kafarah. Tapi kalau dia niat sebagai yamin sumpah, maka ketika itu dia kena banyak kafarah sumpah. Kafarah yang sama jugalah. Dia tengok bergantung kepada niat. Adakah dia niat sebagai nazar ataupun sebagai sumpah. Baik. Kita tengok pengajaran hadis pendek je. Boleh habis tu. Kita pun tiawai lah. Sebab kita nak tukar topik tu dia. Selepas ni akan masuk tajuk bab
fil muhafazati 'ala al-a'mal as-salihati wa tarki at-tahawuni biha wat tasahuli fiha. Baik, tengok pengajaran hadis. Mana setiap hadis tu, walaupun di sini hanya tulis 4, tapi boleh dikorek lagi. Pengajaran yang boleh diambil. Contohnya hadis Nabi yang pendek. Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Kan? Hadis yang pendek saja, tapi pengajaran dikeluarkan oleh para pensyarah hadis ni cukup banyak. Baik, kita tengok yang pertamanya, apa yang kita dapat di sebalik hadis ni sebagai panduan kepada kita, yang boleh kita belajar dan menjadi pedoman kepada kita. Yang pertamanya, bernazar untuk berdiri di tengah panas dan tidak mahu duduk, tidak berteduh dan tidak berkata-kata, bukanlah satu ibadah. Kerana tidak diperintahkan dan tidak disyariatkan. Sebab nazar ini hanya berkaitan dengan ibadah. Kalau kita fiqh, dia sebut fiqh qurbah, berkaitan dengan ibadah lah. Benda yang menghampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bernazar untuk melakukan perkara maksiat, maka haram ke atasnya untuk aku dah nazar, macam mana kena buat ke? Dah nazar kata nak rompak, kena pergi rompak juga. Mampu itu. Maka haram untuk dia tunaikan nazar tersebut. Dia kena langgar, tak perlu ni. Dan tidak ada sebarang kesannya di sudut kafarah, kecuali kalau diniatkan sebagai, qasadkan dia sebagai sumpah, ataupun dia bagian nazar lajaj kan. Baik, kemudian yang kedua, seseorang yang bernazar sesuatu kebaikan adalah wajib menunaikannya. Kan? Dalam hadis, Nabi kata satu ucapan, sebenarnya Nabi menjadi satu kaedah. Nabi kata apa? Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat. Bila kita falyuti' dengan fi'il amar, fi'il mudhari' yang ada amar, mana asal kepada amar adalah wajib. Jadi seorang yang bernazar sesuatu kebaikan adalah wajib menunaikannya. Kadang-kadang orang buat nazar secara mu'allaq, nazar yang gantung. Kan? Gantungnya lah, kalau aku ni lega daripada penyakit, aku nak sedekah RM1,000. Lega sungguh. Maka bila lega itulah, ketika itu baru wajib ke atasnya melaksanakan nazar dia. Itu bagian nazar yang dikaitkan. Ada nazar secara mutlak. Saya bernazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut, contoh. Maka ketika itu dia guna kerana Allah wajib kat saya untuk berpuasa kan. Ada lafaz-lafaz dia, maka bila ditunaikan sebab dia tidak dikaitkan. Kemudian yang ketiganya, segala nazar yang boleh mendatangkan mudarat atau maksiat atau bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditunaikan. Sebagaimana hadis, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk menderhakai Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa atau melakukan maksiat, maka dia jangan laksanakan nazar tersebut. Baik. Yang keempatnya, cukup insya-Allah. Yang keempatnya, seseorang yang bernazar melakukan beberapa perkara yang mendatangkan mudarat di samping perkara yang baik, maka hendaklah ditunaikan perkara yang baik. Ini yang kita sebut tadi. Iaitu digabung sekali. Saya ni kalau kata lega puasa nanti ni, lega penyakit, sakit lama dah, kan? Kalau lega sakit ni lah, saya nak puasa 3 hari betul-betul, dan saya nak curi tabung masjid. Contoh punya ada semangat, seronok malah. Kan digabung tu. Maka ketika itu yang baik tu dilaksanakan, yang maksiat tu tak dilaksanakan. Walaupun bergabung ni antara dua perkara tersebut. Baik. Kalau contohlah orang beli package.
Dia beli barang tu. Antara syarat sah barang tu adalah barang tu benda yang halal, bersih kan. Dia beli makanan. Dalam tu ada yang bentuk najis. Pakej sekali. Ya, ini perbincangan tentang apa? Memisahkan di antara apa? Dua benda tersebut. Tak apalah kita bincang yang ni adalah apa? Bila mana ada gabungan di antara yang ya dengan yang tidak, yang ya itu yang baik itu diteruskan, yang maksiat itu, yang mengundang mudarat itu ditinggalkan. Baik, dalam yang keempat dia kata apa? Seorang yang bernazar melakukan beberapa perkara yang mendatangkan mudarat. Kemudian apa? Di samping perkara yang baik. Dalam hadis tadi, berdiri bawah matahari, tak teduh, tak duduk, tak mau cakap, itu benda yang memudaratkan. Di samping perkara yang baik, dia menazar juga untuk puasa, maka hendaklah ditunaikan perkara yang baik itu. Dan Nabi juga memberi isyarat yang jelas dalam hadis. Nabi kata apa? Wal yutimma saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Ini berkaitan dengan hadis yang terakhir malam ni di bawah bab al-iqtisad fil ibadah. Jadi Nabi cuba bersederhana, Nabi tak mengiyakan perkara yang tak sepatutnya. Sederhana saja, walaupun nampak semangat waktu khutbah duduklah kan. Jadi nazar kamu itu tak sesuai, Nabi suruh lakukan sebaliknya. Benda yang baik itu Nabi minta teruskan. Jadi inilah selesai bab al-iqtisad fil ibadah, bersederhana dalam ibadah. Kita jumpa puluhan hadis yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan menggambarkan sikap Nabi yang sederhana, juga Islam juga sebagai agama yang wasat, yang pertengahan, yang tak terlalu membebankan dan yang tak terlalu buat lebih kurang, tapi bersikap sederhana. Ini pendekatan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi sekadar tu pada malam ni, insyaAllah kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, iaitu bab al-muhafazatu 'alal a'mal, bab memelihara amal kebaikan. InsyaAllah pada dua pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.